Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so dalam video kali ni saya nak ajar cara nak kira soalan binomial tapi approximate menggunakan normal distribution. Okey, so kita tengok dulu soalan ni. Ini adalah example 9, soalan yang kedua. Okey, so saya bacakan dulu soalan. If x tilde binomial, okay, ini dia punya number of trial 80, and then ini adalah dia punya probability of success, okay, 0.3. And then dia kata use the normal distribution to approximate, okay, lepas tu dia bagi soalan A, B, C, D. Okey, yang pertama sekali kamu kena maklumlah soalan yang diberi ni adalah soalan dalam binomial. Itu asalnya. So, kita nak approximate menggunakan normal. So, apa yang kamu kena buat nanti, kamu akan apply konsep continuity correction. Okay, tapi sebelum kita jawab soalan A, B, C, D ni, okay, first kali yang kamu kena buat adalah kamu kena tukar dulu dia punya distribution ni. Sebab apa? Ini dalam binomial. Kita nak kira guna normal, so kita kena tukarkan dia kepada normal distribution. So, saya tulis dulu x tilde binomial, okay, 80, 0.3. So, kita nak tukarkan dia kepada normal. Okay, kamu semua ingat kan? Untuk normal distribution, kita akan tulis x tilde normal. Lepas tu, ni dia punya mean dan juga dia punya variance. Okay, so macam ni kita nak dapat dia punya mean dan juga variance ni. Okay, formula untuk mean, okay, kalau kita ingat dalam binomial, saya dah ajar mean dia sama dengan N, P, dan juga dia punya variance sama dengan N darab P darab dengan Q. Okay, so kita cari dia punya mean dulu, X tilde normal. Okay, dia punya mu, so N darab dengan P. Ini kita punya N, ini kita punya P. So, 80 darab dengan 0.3, kalau kamu tekan calculator, kamu akan dapat 24. Okay, selesai untuk dia punya mean. And then, next adalah dia punya variance. Okay, so dia punya variance ataupun sigma square, cara nak cari dia, N darab P darab Q. So, N kita 80, P kita adalah 0.3, Q kita adalah 0.7. So, 80 darab 0.3 darab 0.7. So, kalau kamu tekan calculator, kamu akan dapat bacaan dia 16.8. Okey, tolong maklum, ini adalah dia punya variance. Okey, yang kita akan pakai nanti untuk standardize adalah dia punya standard deviation, yang mana standard deviation dia adalah square root of 16.8. Okey. Alright. So kita pergi dulu pada soalan A. Okay, soalan A dia minta cari probability X equals to 14. Okay, so step pertama dia, kamu kena ingat macam saya cakap tadi, ini adalah soalan binomial. Okay, saya tulislah kat atas ni. Ini adalah binomial. So, kita nak tukar dia kepada normal, kita akan kena buat continuity correction. So, cara nak buat continuity correction, saya dah ajar guna cara box kan. Okay, so kat sini saya dah sediakan satu box. Okay, apa yang kita kena buat? Okay, kita tulis dulu dia punya bacaan. Okay, 14 dekat tengah-tengah. Okay, kita tengok bacaan kat sini 14 kan. So, 14 dekat tengah-tengah. Okay, seterusnya adalah 14.5. Sebelum tu adalah 13.5. Okey, disebabkan di sini kita ada equal sign sahaja, tak ada inequality sign. So, kita akan lorek dalam kotak sahaja. So, saya pun lorek dalam kotak. Okey, lorek semua dalam kotak. Okey, so sekarang ni kita baca kawasan berlorek. So, kalau kamu tengok kawasan berlorek, dia start daripada 13.5 sampailah 14.5. So, kawasan berlorek saya berada di antara 13.5 dan juga 14.5. So, saya tulis dia ke dalam bentuk P, probability. Okay, X saya tu di antara 13.5 less than. Okay, lepas tu X less than 14.5. Okey, kat sini dah tak ada masalah. Kamu nak letak sama dengan boleh, tak nak letak sama dengan pun tak ada masalah. Sebab dia dah jadi continuous kan. Okey, sebab apa normal ni dia continuous. Kalau yang ni dia adalah binomial, dia adalah discrete. Okey, sampai sini dah tak kisah. Okey, so kita dah settle dah. Okey, once kamu dah buat dia punya continuity correction, sampai sini kamu kena jawab soalan macam
kamu jawab soalan normal yang biasa. Okay, kalau kamu ingat cara jawab soalan normal, kalau kat sini X bermaksud dia belum standardized. So, kita kena standardizekan soalan kita, nak tukarkan daripada X pergi kepada Z. Okay, so saya pun tulis P. Okay, cara nak standardize, kita punya X kena tolakkan dengan kita punya mean, and then kita kena bahagikan dia dengan dia punya standard deviation iaitu 16.8. So, saya punya X kat sini adalah 13.5. Tolakkan dengan 24. Okay, bahagikan dengan square root 16.8. Okay, so saya punya X dah tukar jadi Z. Okay, lepas tu yang ni pun sama. Kita punya X iaitu 14.5. Tolakkan dengan kita punya mean 24. Perkan dengan kita punya standard deviation 16.8. Okey, menggunakan calculator, kamu akan dapat dia punya bacaan. Okey, untuk yang belah sini, kamu akan dapat bacaan dia negatif 2.56. Negatif 2.56. Less than Z, less than. Okey, untuk yang ni pula, bila kamu pakai calculator, kamu akan dapat bacaan dia negatif 2.32. Okey, so kalau dalam normal dulu saya ajar, lepas kita dah standardize, kita akan pergi ke bell shape. Okey, kita tengok bacaan kita kat sini, Z kita di antara dua-dua bacaan dia adalah negatif kan. So, bermaksud kita punya lukisan tu, lorekan kita akan berada di belah kiri. Okey, saya buat bacaan yang ni dulu, negatif 2.56. Okey, bacaan dia saya agak-agak di sinilah. Okey, negatif 2.56. Okey, seterusnya untuk yang ni pun dia berada di kawasan kiri lah sebab dia negatif, negatif 2.32. So, di sinilah. Okey, so negatif 2.32. Okey, so kita lorekkan. Okey, kawasan pelorek adalah di antara ni lah. Di antara dua bacaan ni. Okey, disebabkan kawasan berlorek kita ni berada di belah kiri. Okey, sebabkan kita nak baca table, kita kena shiftkan dia ke belah kanan. So, bila shiftkan dia ke belah kanan, okay, dia jadi macam ni lah. Okay, lorekan tu akan jadi kat sini. Okay, lepas tu dia punya bacaan, kalau dari tadi negatif 2.32, disebabkan kita shiftkan dia, dia akan jadi opposite sign, dia akan jadi 2.32. Yang ni pula dia akan jadi 2.56. Okay, ni bacaan untuk ni 2.32. Untuk bacaan yang ni 2.56. So, kita lorek di antara dua bacaan ni. Okay, so sekarang ni kita cuba baca kawasan berlorek. Okay, so bila saya baca kawasan berlorek, sebabkan kita nak baca table, table ni dia boleh baca kalau greater ataupun greater equal kan. So, macam mana kita nak tukarkan kita punya ni kepada dalam bentuk greater. So, pertama sekali saya akan ambil yang ni. Daripada 2.32 ke atas. Ke atas bermaksud saya ambil yang ni lah semua ni. Okay, so saya pun tulis P, Z greater than 2.32. Tapi, kalau saya tulis macam ni, ini bermaksud saya ambil daripada sini sampai atas. Sedangkan, kalau kamu tengok kawasan berlorek, dia nak sampai 2.56 ni je. So, bermaksud yang 2.56 ke atas ni, dia tak nak pun. So, bila dia tak nak, kita kena buang lah. So, bila kita buang, kita tulis tolak. Kita buang PZ greater than 2.56. Okay, so dah siap benda ni, kita dah boleh baca table. Okay, so kita cari 2.32 dan juga 2.56. Okay, kita cari dulu 2.32. Okay, kita pergi dekat normal table kita. Okay, kita cari dulu 2.3. So, 2.3 ada kat sini. Okay, 0.02 ada di sini. So, pertemuan diorang adalah pada 0.0102. Okay, saya tulis kat sini. 0.0102. Tolak. Okay, next kita cari 2.56. Okey, 2.5 dulu. Kita cari 2.5 dekat sini. 0.06 ada kat sini. So, pertemuan dia adalah pada 0.00523. Okey, so 0.00523. Okey, so bila tekan calculator, kita akan dapat jawapan 0.00497.
Okey, selesai untuk soalan A. Kita pergi pula pada soalan B. Dia minta cari Px greater equals to 15. Okey, so saya dah tulis dah soalan kat sini. Okay, Px greater equals to 15. Ingat soalan ni adalah soalan binomial. So kita nak tukar kepada soalan normal, kita kena buat continuity correction. So kita terus pergi kepada dia punya box ni. Okay, bacaan dia ada satu je bacaan iaitu 15. So saya tulis 15 kat sini. Okay, sebelah dia 15.5, sebelah satu lagi 14.5. Okey, kat mana kita nak lorek? Okey, so kita lorek sebabkan dia ada sama dengan, okey, nampak ada sama dengan ni kan? Okey, kita lorek dulu dalam kotak. Okey, saya lorek dalam kotak. Okey, seterusnya dia greater than. So, bila greater than, kita akan lorek luar kotak belah kanan. So, saya lorek luar kotak belah kanan. Okay, sepatutnya lorekan ni dia pergi ke infinity, tapi saya lorek sampai sini je lah. Okay, so sekarang ni kita baca kawasan berlorek. So, kawasan berlorek, dia bermula daripada 14.5 ke atas goes to infinity. So, bermaksud kita boleh translatekan dia juga kepada probability X, dia kawasan berlorek tu dia lebih besar ataupun sama dengan 14.5. Okay, macam saya cakap tadi, kalau kamu terlupa tulis sama dengan pun tak ada masalah sebab sini dah jadi continuous. So, dia punya equal sign tu doesn't matter. Okay. So, dah siap dah sampai kat continuity correction. So, daripada sini, kamu jawab macam soalan normal yang biasa. So, disebabkan dekat sini X bermaksud dia belum standardized. So, kita standardizekan dia. So, bila standardized, kita akan tukarkan dia kepada Z. So, kita punya bacaan X ni iaitu 14.5 ni, kita akan tolakkan dengan dia punya mean. So, 14.5 tolakkan dengan dia punya mean. Mean dia adalah 24. So, tolak 24 perkan dengan square root of dia punya standard deviation 16.8. Okay, so menggunakan calculator, kamu akan dapat bacaan dia PZ greater equals to negative 2.32. Okay, so kita pergi kepada bell shape. Lepas dah standardize, kita pergi kepada bell shape. Okay, so kita tengok kat sini bacaan dia negatif. So, bacaan negatif dia berada di belah kiri. So, negatif 2.32. Okay, kat mana kita nak lorek? Kita tengok dia punya inequality sign. Dia kata greater equal ataupun greater lah. So, kita kena lorek belah kanan lah. So, kita lorek yang ni. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok, kita punya kawasan berlorek, dia melibatkan dua kawasan kan? So, bila melibatkan dua kawasan, kita terus ada 1 minus. Okay, apa yang kita minus ni, maksudnya kita nak buang. Kita nak buang apa yang kita tak nak. So, kalau dari segi lorekan ni, kita nak buang apa yang kita tak lorek lah. So, kita nak buang yang kawasan tak berlorek adalah yang ni. Okay, dia berada di belah kiri 2, negatif 2.32. Bermaksud kita nak buang P, Z less than negative 2.32. Okay, boleh faham kan? Okay, disebabkan dia melibatkan dua kawasan, kita ada 1 minus. So, kita nak buang apa? Okay, 1 tu adalah semua ni. Yang kita nak buang kawasan tak berlorek ni. Kawasan tak berlorek ni dia adalah lebih kecil daripada negatif 2.32. Tu yang saya tulis macam ni. Okay, tapi table dia tak boleh baca dalam bentuk less than. So, saya kena shiftkan dia. Okay, saya shiftkan 2.32 ke belah sini. So, dia jadi opposite sign, dia jadi 2.32. So, kawasan ni pula, bila bertukar, bila kita shift, dia jadi macam ni. So, bermaksud kita akan buang, okay, kita punya bacaan dia akan jadi 1 minus PZ greater than 2.32. Okay. So, kita dah boleh tengok table. Okay, 1 minus ni saya terus tulis 1 minus. Okay, untuk yang ni 2.32. Okay, kita dah boleh baca table sebab dia dah jadi greater kan. Okay, so kita pergi dekat kita punya table. Okay, kita cari 2.32. Kita dah cari dah tadi sebenarnya. Okay, 2.3 kat sini, 0.02 kat sini. Okay, bacaan dia adalah 0.0102. So, 0.0102
Okay. And then, bacaan dia akan jadi 0.9898. Okay, so selesai dah untuk soalan B. Okay, untuk soalan C dan D, saya akan sambung dalam next video sebab kalau saya teruskan sekarang, video saya akan jadi terlampau panjang. Okay, cuma sebelum saya tamatkan video saya ni, dia punya ringkasan, step dia, kalau kita nak approximate soalan binomial menggunakan normal, okay, first kali kamu kena cari dia punya distribution dululah. Distribution yang diberi mesti dalam binomial, so tukarkan dia kepada normal. Okay, lepas tu soalan yang diberi pun soalan tu adalah dalam binomial, so kita kena buat continuity correction untuk tukarkan dia kepada normal. Okay, so start dah buat continuity correction and then kamu jawab soalan tu macam kamu jawab soalan normal macam biasalah. Okay, cara nak jawab dia, okay, kamu kena standardize, lepas standardize, bell shape, lepas bell shape baca table and then dapatlah jawapan. Okay, so saya stop dulu video saya kat sini. Terima kasih.